Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama BIMSEC pada pagi ini. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang memang dah sedia ikuti kita punya siri webinar daripada awal. Sebelum kita mula tentang pengenalan pelaburan syariah global ni, saya rasa elok saya wrap up sikit lah tentang kita punya sepanjang siri yang kita ada. Okay, so pada 5 Jun itu ataupun awal bulan ni itu kita dah mulakan siri BIMSEC ni yang pertama lah. Jadi kita dah mulakan dengan pengenalan pelaburan syariah yang dibentang sendiri oleh kita punya BIMSEC punya Head of Retail Dealing. Mungkin dalam yang dah sertai daripada siri yang pertama itu pengenalan pelaburan syariah ni kita dah sentuh sedikit sebanyak lah berkenaan basic lah pelaburan syariah ni, tak kisah yang lokal dan juga pelaburan yang global lah. Dalam tempoh sejam lebih tu kita dah sentuh. Kemudian minggu berikutnya kita ada teknik asas pelaburan saham pada 12 Jun. Yang ni kita dah bincang sikit macam mana yang ni untuk betul-betul untuk newbie. Kita bentang tentang basic lah macam mana nak buka account, macam mana nak jual beli, mana kita equip tuan-tuan dan puan-puan basic betul-betul. Maknanya berkala bermula pada kosong tu, macam mana nak masukkan duit, macam mana nak start beli, macam mana nak tengok stok dan sebahagian lah, mana nak tengok platform, macam mana nak tengok dekat kita punya mobile app. So dekat sikit-sikit banyak tuan-tuan yang mungkin nak kat sini baru join kita punya live ni, boleh check balik dekat kita punya BIMSEC punya page. Adalah video-video yang sebelum-sebelum ni boleh recheck balik. Dan sebenarnya fokus webinar pada kali ni untuk betul-betul yang baru nak masuk ke dalam stock market. Mungkin kepada yang dah biasa trade tu, insyaAllah kita akan buka siri webinar nombor 2, 2.0, fasa 2. Yang ni lebih spesifik pada mungkin teknik fundamental, technical analysis. Yang ni siri BIMSEC yang kali ni kita buat betul-betul untuk yang baru nak masuk basic, yang betul-betul kosong. Okay. Kemudian selepas teknik asas pelaburan saham itu, kita ada asas margin trading. Juga kita dah bentang ini minggu lepas lah. Jadi minggu lepas ni kita ada bentangkan apa margin yang kita sediakan untuk klien. Satu normal margin, satu lagi short term margin. Dan dua-dua ni ada perbezaan sikit lah. Boleh rujuk juga video minggu lepas punya. Tapi minggu lepas kita ada sedikit masalah tentang audio dalam permulaan kepada live tu. Tapi tak apa, atas permintaan ramai dan ada yang PM berkenaan tak pernah dengar, tak pernah jelas, tak apa, dalam bulan 7 insyaAllah kita akan cuba buat sekali lagi untuk asas margin trading. Nampaknya banyaklah trader yang sebelum ni guna normal account biasa berminat untuk dengan margin trading. InsyaAllah kita akan buat sekali lagi. So tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Dan minggu ni kita ada pengenalan syariah global. Jadi minggu ni kita akan santai sikit lah berkenaan pengenalan pelaburan syariah global. Jadi kali ni sama juga sebab macam saya sebut tadi, kita punya live untuk siri yang first ni, siri webinar BIMSEC ni untuk newbie yang betul-betul baru nak tahu. Mana kita akan touch on the surface dahulu. Sebab fasa kedua nanti, saya harap tuan-tuan perempuan yang sedia ada hari ni stay tune lah untuk siri yang akan datang. Untuk yang lebih khusus, maknanya sekarang ni kita buat untuk basic knowledge, akan datang kita akan masuk go deeper lah. Baik, untuk pengenalan pelaburan syariah global ni, kita akan sentuh sedikit lah apa itu tentang syariah global punya markets, macam mana nak trade dan kenapa kita kena go beyond local market. Maksudnya mungkin sebelum ni kita biasa dengan market lokal je kan, KLCI je ataupun KLSE je, local punya stock. Mungkin lepas ni kita tengok kenapa kita kena pergi lebih jauh, kenapa kita nak invest dekat US, kenapa Hong Kong, kenapa Singapore. Okay, baik, sebelum saya nak masuk ke kenapa kita nak introduction pada global markets ni kan, saya rasa elok kita tengok balik kita punya kira pandang harian kita lah. Just ni bukan sesi muhasabah, just untuk tengok pada nak kaitkan dengan market kan. Saya rasa hari ni
apa yang kita ada dekat sebagai consumer, sebagai pengguna uh, dan dengan keadaan PKP apa semua ni, barang-barang yang kita guna, produk-produk kita guna adalah bukan produk lokal. Contohnya mungkin sepanjang tempoh MCO ni, live streaming punya platform untuk movies terutamanya, macam sekarang ni dah ada macam-macam kan, ada Netflix, ada HBO Max, Disney Plus, Hulu, Amazon Prime dan macam-macam. Yang ni yang ramai yang subscribe sepanjang tempoh MCO ni. Dan benda ni pun streaming punya platform ni pun betul-betul meningkat naik start ada pandemik ni, sebab banyak orang tak boleh keluar dan wayang pun tutup, banyak duduk dekat rumah. Jadi bila kita tengok balik streaming device ni pun macam Netflix, Amazon Prime, Disney Plus ni semua adalah produk global ataupun bukan Malaysia punya lah. Jadi company ni adalah wujud dan adalah public listed dan sebenarnya kita boleh beli. Dan kalau bukan tengok kepada, mungkin tak semua orang berminat dengan streaming punya platform kan. Kita hari-hari boleh kata memang kita akan melekat pada kita punya screen phone untuk main Facebook. Facebook juga tersenarai dekat US, maknanya global lah. Kita mungkin kalau yang pakai phone tu, kita ada dua mazhab je phone yang famous. Satu iOS ataupun Apple, satu lagi Android. Jadinya Apple ni juga tersenarai, macam Android ni adalah di bawah Google, ataupun nama company dia kalau cari Google tak jumpa, Alphabet, company Alphabet. Jadinya kalau kita tengok company-company ni semua di luar. Jadi kita adalah consumer kepada, secara hariannya adalah produk-produk luar. Jadi kenapa kita macam kita boleh tengok company-company dekat Malaysia, kita cakap benda yang sama kan, why not daripada kita semata-mata jadi consumer, kita jadi owner share. So sama jugalah untuk produk-produk harian yang sebenarnya kita boleh tengok benda tu ada di luar, dan why not kita jadi owner saham-saham tersebut lah. Okay, kemudian ialah apa yang menariknya tentang stok luar ni ataupun global luar ni, dia punya sebenarnya potensi dia, growth dia, size dia jauh lebih besar. Macam contoh saya tengok satu stat ni sebagai perbandingan untuk global punya market ni apa, dia punya data dari segi market cap lah. Stock capitalization ni di seluruh dunia, kita tengok United States ni nak dekat separuh kan, dia punya dah 30 trilion. Tapi kalau kita tengok Malaysia punya market cap ni dalam mewakili 0.58% je, dalam 0.6% je. Maknanya tak sampai even 1% pun kita punya market ni. Jadinya kalau kita tengok kat luar, peluang tu lebih besar, growth tu ada dan sebagainya lah. Okay, yang kita tengok yang the rest lah, macam Singapore pun dah 1% dah. Kita masih lagi 0.6%. Singapore dah almost dah 1%. Macam kita tengok kalau Hong Kong 5.5%. Dan paling besar adalah US lah, of course lah. Jadinya bila kita tengok stat ni, produk di luar, stok di luar ni, dia punya potensi je jauh lebih besar lah. Kalau kita nak kalau kita fokus je dekat Malaysia, kita terlepas peluang growth stok di luar, yang hakikatnya company-company yang ada growth kat luar ni kita pun pakai secara harian. Macam saya sebut lah, macam tuan-tuan dan perempuan ada subscribe pada Netflix, pakai harian Facebook. Mungkin kalau kat sini yang selalu shopping luar, maknanya kan kalau macam Shopee ni, kalau kita kat lokal ni antara guna Shopee ataupun Lazada lah untuk barang-barang baru kan. Tapi mungkin kalau yang biasa beli barang dekat luar, mungkin biasa guna Amazon. Dan macam saya perasan lah, kawan-kawan yang selalu beli phone lah, terutama nak beli Pixel, Google Pixel. Sebab Google Pixel ni phone yang tak dijual secara rasmi di Malaysia. Jadi kebanyakan mereka beli melalui Amazon kan, bawa masuk ke Malaysia. Jadi kalau yang tuan-tuan perempuan tak tahu, Pixel adalah phone yang dikeluarkan khas oleh Google sebagai kompetitor kepada iPhone. Jadinya kalau tuan-tuan perempuan tengok
kalau tengok stok pada Google ni, Alphabet ni, salah satu penyumbang kepada dia punya revenue adalah penjualan phone. Tapi ramai yang tak berapa nak tahu sangat lah kewujudan Google Pixel ni. Okay. Okay, jadinya bila kita tengok balik kepada saham-saham global ni, sebenarnya dan kita sebagai Muslim lah terutamanya, kita nak saham-saham kita beli ni adalah saham yang patuh syariah lah. Kalau sebolehnya, bukan sebolehnya, memang perlu, wajib kita beli saham-saham yang patuh syariah. Dan saham-saham patuh syariah ni, kalau macam kita tengok dekat Malaysia, kita bersyukurlah kita duduk di negara yang kita ada bursa dan juga SC yang provide. Maknanya bila masuk je mana IPO tu ataupun masuk ke market jadi public listed, tersenarai dalam kita punya bursa, dah ada status patuh syariah, boleh beli ke tak boleh beli. Jadi kita jadi sebagai panduan lah kepada kita. Jadi untuk market luar, tak macam kita yang mana ada designated, kita ada macam kita SSC kan, Syariah Advisory Council, untuk tengok check stock tu patuh syariah tak syariah. Macam kita dalam tempoh setahun 2 kali kita dapat tahu status pembaharuan counter tu syariah tak syariah. Tapi di luar macam mana? So kat sini nak bagi tahu yang BNB Securities kita provide service screening tu. Maksudnya untuk certain market, contohnya macam US, satu lagi Hong Kong, macam Singapore, 3 market ni kita provide lah. Mana kalau tuan-tuan perempuan nak beli saham, bagi tahu saham apa nak beli, kita screen untuk tuan-tuan perempuan. Maknanya kita make sure benda tu, kita buat screening, tengok dia punya ratio dan sebagainya, dia patut syariah atau tak. Jadi kalau let's say misalnya lah tuan-tuan perempuan nak beli Tesla, misalnya contoh beli Tesla stock US, bagi tahu kita, nanti kita buat screening sama ada syariah atau tak syariah. Kalau syariah boleh belilah, kalau tak syariah memang tak boleh belilah. Jadi macam tu lah kalau melalui kita lah. Jadi kita provide screening tu tuan-tuan perempuan untuk beli stok luar tanpa ragu-ragu lah. Maknanya tak perlulah nak buat sendiri punya screening apa, jangan risau, kita buat untuk tuan-tuan perempuan. Tapi apa, untuk berkenaan screening dan sebagainya, nanti saya akan terangkan juga berkenaan ni dan macam mana nak bukakan. Tapi permulaan ni kita balik semula pada introduction lah, pada pengenalan pada global stock ni dulu, sebagai gambaran lah. Jadi kalau kita tengok balik kepada global stock ni, yang antara yang famous adalah FANG lah. FANG ni yang high tech punya teknologi punya company, yang kata kita panggil 5 serangkai FANG lah. FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix dengan Google. Saya rasa semua kalau tidak semua, 4 daripadanya kita pakai. Biasanya kita pakai yang saya rasa antara, mana kalau tidak semua pun, on average semua rakyat Malaysia sekurang-kurangnya akan pakai servis 2, Facebook dengan Google. Dan kita menghabiskan masa, lagi-lagi MCO ni almost kita punya daily life dekat sini, Facebook dengan Google. Facebook ni kita kena faham jugalah, di bawah Facebook ni bukan semata-mata app Facebook je, Instagram, WhatsApp tu pun dah dibeli oleh Facebook. Jadinya basically bila kita nak guna media sosial macam Facebook, kita guna Facebook. Kita WhatsApp pun di bawah Facebook, dan juga Instagram pun di bawah. Cuma ialah TikTok, jangan TikTok lain lah. Jadinya kita guna ni daily, secara daily. Dan sekarang pun live streaming pun dekat Facebook. Dan seterusnya Google. Dan saya rasa dalam banyak-banyak engine search, compare to Yahoo ke apa lagi kita dah banyak lah, Yahoo, Netscape dan sebagainya, Google lah paling besar dan paling banyak kita guna. Dan satu lagi, dia convenient sebab dia provide macam-macam servis lah. Macam kita kalau mungkin yang guna Drive tu, Google Drive kan, dia bagi free RM15 kita biasa pakai. Lepas tu kalau untuk conveniency kita melalui dalam web pun, Google macam-macam lah dia bagi add-on kan dekat kita punya website tu. Jadinya kebanyakannya kita guna secara daily. Mungkin tak semua ada Netflix, tapi saya rasa macam ada laporan itu almost 30% Malaysian adult, rakyat Malaysia yang dewasa lah, 30%, maknanya
21 tahun ke atas mempunyai servis Netflix dalam dia punya subscription. Jadinya potensi yang even kat Malaysia pun kita dah nampak dah potensi company-company ni, dan memang terselah dekat dia punya share price kan. Dan juga iPhone, saya rasa ramai juga pakai. Dan Amazon lah. Amazon ni mungkin macam saya sebut tadi untuk yang membeli belah lah. Okay, dekat saya nak kembali pada yang global stock tadi tu. Contoh misalnya di US kan, mungkin ada beberapa yang dah, macam saya sebut tadi, trader-trader kita, investor kita mungkin hari-hari dah biasa dengan local punya market kan, dengan kita punya Kuala Lumpur Stock Exchange yang bursa. Mungkin saya nak cerita lah, ada beberapa perbezaan sikit lah antara kita punya market ni dengan market US. First kita akan masuk US lah, sebenarnya saya cubakan kita tengok sikit lah pada Hong Kong dengan Singapore lah. Tapi saya sebut fokus pada US sebab dia paling besar. So kita fokus kat sini dulu sikit. Baik, kalau macam kita tengok kan, kita ada KLSE, kita punya stock exchange lah. Kalau macam US dia ada dua, NYSE dengan juga Nasdaq lah. So NYSE ni company-company yang blue chip banyak ada dekat situ. Kalau macam Nasdaq ni, macam semua FANG ni, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, apa lagi, Microsoft, Tesla, yang teknologi ni banyak dekat Nasdaq. Jadinya ni antara perbezaan lah US Exchange dengan kita punya market lah. Okay, kemudian dia buka dalam pukul 9.30 sampai pukul 4 petang. Macam kita kan pukul 9 sampai pukul 5. Dia 9.30 sampai pukul 4 petang. Macam pendek sikit kan. Tapi tu tak ada masalah, cuma nak bagi tahu lah, maknanya itulah waktu dia untuk trading, dia punya trading floor punya time kan. Okay, kemudian dia adalah macam kita ada kita punya KICI lah, kita punya index macam dia ada macam lah, ada apa, S&P 500, Russell 2000, Nasdaq, Dow dan sebagainya. Tapi yang paling common adalah yang kita rujuk adalah Dow lah. Macam kalau pagi-pagi, tuan-tuan perempuan kalau perasan, terutama kalau merupakan pelanggan daripada BNB Securities, pagi-pagi kita akan hantar satu macam market wrap tu kan. Pagi-pagi tu kita ada tunjuk Dow Jones punya index lah, naik ke turun ke, sebab Dow Jones ni dia 30%, ada 30 company yang market cap dia besar, akan tersenarai kat sini. Macam kita lah, kita ada apa tu, KICI kan, composite, kita punya Kuala Lumpur Composite Index tu. So macam ni je lah Dow Jones tu wujud. Jadi Dow Jones ni kita tengok merah ke hijau ke, most probably dia akan affected whole market lah. Sebab even kita pun pagi-pagi, yang penting kenapa kita letakkan dalam kita punya market wrap pagi-pagi tu, sebab kita boleh tengok ada sedikit correlation antara US punya market dengan kita. Kadang-kadang bila Dow Jones hijau, kemungkinan kita pun hijau. Lebih kurang macam tu lah. Tapi nak kata totally correlate tu tak semestinya. Ada je masa Dow Jones merah, kita hijau. Dow Jones hijau, kita merah. Tapi yang penting bila tengok Dow Jones tu, nak tengok ada correlation tu, tengok news yang kita bagi tu. News yang ada tak dia punya kejatuhan dekat Dow Jones ni boleh melibatkan sentimen dekat KSCI ni pun jatuh. So sama jugalah. So kadang-kadang tu kat situ kita kena tengok market wrap tu. Kenapa sama, kadang-kadang kita ikut, kadang-kadang kita tak ikut. So sebenarnya yang Dow Jones ni bukan kita je lah, seluruh dunia lah biasanya akan tengok pada Dow Jones punya performance ni. Ni misalnya S&P 500, Nasdaq ni, overall Nasdaq punya composite index lah. Okay, sebelum tu just kita nak, sebelum saya nak masuk kepada market yang lain kan, kita boleh just nak tengok lah pada share-share yang misalnya yang ada. Saya rasa saya akan tunjuk yang famous lah pada tuan-tuan perempuan, apa yang ada dekat market US. Okay, saya rasa yang paling famous adalah Tesla lah, saya rasa antara yang famous lah, selain Microsoft, Nvidia, Google, iPhone. Saya saja nak tunjuk Tesla ni pada tuan-tuan dan perempuan sekali lah.
kalau Tesla ni dalam tempoh kalau kita tengok dia dah meningkat daripada dia mula daripada dalam tempoh setahun ni sebelum tu saya nak buat disclaimer lah, dia bukanlah selalu akan berlaku macam ni kan, growth yang macam ni. Sebenarnya Tesla ni dia dah grow dia dalam 700%. Maksudnya kiranya dalam sekitar tahun lepas lah 2020 tu, tuan-tuan perempuan ada $1,000, tahun ni dia dah jadi 7,000. Maknanya 700% kan. Jadinya growth tu tinggi. Ni dah jatuh balik lah. Tapi cuma nak bagi tahu dekat tuan-tuan perempuan, growth dekat stok-stok macam ni, terutama yang teknologi ni, dia punya growth sangat cepat lah. Dan kita pun boleh tengok macam Tesla ni dia macam-macam projek lah. Nak pergi Marikh lah, dia buat roket yang boleh macam kita tengok misalnya projek roket kan, kalau ada yang follow, dia nak buat roket yang mana kalau macam NASA dia punya roket pakai buang, maknanya pakai sekali naik atas turun dekat laut habis. Tapi Tesla punya roket ni dia nak buat roket yang mana kita boleh reusable, maknanya bila dia turun tu tak masuk kat laut, dia turun dekat dia punya pad, boleh guna lagi kemudian, maknanya. Dan digunakan juga research untuk pelancongan angkasa. Jadinya projek-projek Tesla ni kita tengok jauh ke depan lah. Sebab tu kita tengok growth dia pun agak tinggi lah. Dan misalnya kat sini saya rasa ni tak perlu nak diperkenalkan lagi lah. Saya rasa semua orang yang bekerja terutamanya akan guna Microsoft Word, Excel, even kita punya Windows. Kita tengok lah growth dia macam mana along the year kan. Sentiasa menaik. Dan untuk pengetahuan perempuan, tak lama lagi kita akan dapat Windows 11. Dan sebelum-sebelum ni kalau tengok, saya tak ingat saya tu ada tengok yang mana ada satu news lah, kenapa salah satu faktor dia jatuh adalah Microsoft kata untuk Windows 11 ni dia bagi free je. Macam sebelum ni Windows kita kena beli every version lah, macam Windows 10 kena beli, Windows 8 kena beli, Windows 7 semua kita kena beli. Tapi Windows 11 dia bagi free je, updated. Maknanya kita check sama ada laptop dengan PC kita boleh compatible ke tak, dia punya spec dia bagi free je update. Kemudian disebabkan Microsoft announce dia nak bagi free, dia jatuh sekejap lah. Kemudian apabila Microsoft bagi tahu semula reason why dia bagi free adalah disebabkan dia nak buat subscription dalam ekosistem tu perlu berbayar. Maknanya macam kita lah, macam kita beli phone kan, Android tu sendiri adalah free. Macam kalau beli phone kita ada Android, sekarang dah Android apa 11 Android 11. Maknanya sebelum ni mungkin kita beli phone tu Android 9, update ke Android 10, Android 11 semua free. Tetapi apa yang perlu kita bayar, misalnya pada Google kita kena beli dia punya storage, kita kena beli punya cloud drive dan sebagainya. Jadinya Microsoft going towards that. Maknanya internal punya subscription tu akan menjamin revenue. Dan secara logiknya macam kita lah, Windows boleh free, maknanya kita nak guna dekat laptop dengan PC kita. Tapi macam Microsoft Word, Excel semua kita kena bayar. Jadinya dia dah guna kaedah yang sama macam phone punya industri, yang mana ekosistem tu adalah percuma, tetapi servis berterusan kita nak pakai monthly tu berbayar. Dan kita tengoklah nak launch Windows 11 ni, kita tengok good news lah untuk Microsoft. Dan saya tekankan Microsoft ni masukkan dalam presentation ni sebab benda ni daily memang kita guna. Dan why not kita tak jadi shareholder kepada Microsoft, misalnya lah. Dan seterusnya, antara share-share lagi yang ada dekat US market ni, semuanya memang sedar tak sedar kita guna. Okay, saya rasa Nvidia ni era sekarang ni saya rasa penting. Okay, pertama, kalau tuan-tuan yang tak tahu, Nvidia ni adalah company yang buat graphic card. Maknanya kalau sekarang ni zaman Bitcoin, mining dan sebagainya lah kan, saya rasa pun ramai yang masuk dalam crypto sekarang. Jadi untuk mining memang kita nak pakai
graphic card dan GPU lah kan. Jadinya kalau tuan-tuan perasan dulu graphic card ni affordable sebenarnya untuk kita beli sebab kebanyakan guna graphic card ni untuk gaming je kan. Dan nerdist ni ataupun gaming punya industri ni besar lah, cuma bila masuknya zaman kripto dan sebagainya, semua nak pakai Nvidia, nak pakai graphic card punya price naik sangat-sangat. Jadinya sehingga kan bila kita nak beli seingat saya dulu lah, graphic card yang bangsawan ni pun mampu milik lagi lah sebab around RM1,500, RM2,000 lah. Tapi bila sekarang kita tengok GPU graphic card zaman era kripto yang semua laptop, PC dah pakai demanding punya spek, bangsawan punya graphic card ni dah boleh mencecah, kadang-kadang tu ada sampai RM5,000, RM6,000 macam tu lah. Okay, dan zaman-zaman streaming pun sekarang kan, live streaming pun ramai nak pakai PC, laptop yang kuat, powerful kan untuk buat macam-macam task kan. Dan saya rasa sekarang pun banyak beralih kepada kripto, lepas tu nak buat design guna PC dan memerlukan graphic card yang banyak lah, graphic card yang high end, dan semua orang boleh jadi macam keperluan dah sekarang untuk pakai ada graphic card. Either kalau macam yang guna PC mungkin akan beli yang customize lah, boleh buat keluar masuk. Tapi kalau macam beli laptop, benda tu boleh sedia ada dalam laptop, dan semua nak pakai yang high end, series yang high end untuk buat heavy task. Dan ini reflect lah kepada performance Nvidia. Macam ni lah kita tengok dalam dalam tempoh 5 tahun Okay, seterusnya macam adalah 2-3 stok lagi yang saya tak banyak sentuh. Misalnya Alphabet ni, Google lah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan kalau nak check dekat kita dekat platform ke mana-mana, misalnya investing.com ke mana-mana ke, nak tengok Google ni, ini dia punya stock name lah, COOGL ni. Tapi kalau nak nama company tu Alphabet. Nanti takut tuan-tuan perempuan, company Google ni apa sebenarnya nama dia? Nama dia kalau dari segi penuhnya adalah Alphabet Incorporated lah. Ni kalau tuan-tuan nak tahulah. Dan ni memang confirm lah, semua satu dunia pakai lah. Even kalau punya nak tengok to that extent, apa servis yang kita pakai Google ni, even government pun pakai. Macam tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan perempuan baru ni kalau dapat soal selidik ke apa daripada government untuk MCO ke dan sebagainya, pun government pakai Google questionnaire tu. Maknanya level individual sehinggalah level government guna servis Google. Jadinya ini ada benda keperluan lah. Company ni dia dah provide necessity punya produk, bukan semata-mata kehendak punya produk lah. Dia dah jadi needs. Macam kalau kadang-kadang mungkin kalau macam Tesla, tak semua orang nak pakai Tesla dan tak semua mampu nak pakai produk Tesla. Kita boleh kata ialah satu wants ataupun kehendak. Tapi kalau macam dah Microsoft, Google, dia adalah satu dia dah keluarkan produk-produk keperluan dalam kehidupan hariannya. Ibaratnya memang kalau tak ada, kehidupan seharian kita tak lengkap. Jadi ini pun dah reflect dalam stock price lah. Dan why not kita jadi owner kepada share-share ni daripada kita just menjadi consumer semata-mata. Dan saya rasa ni macam dulu untuk kita melabur global ni susah. Dan kita ambil senang kita 10 tahun dahululah. Memang susah untuk kita nak trade global. Tapi sekarang trade pun dah senang, semua dah online kan. Jadinya brokerage pun dah makin lama makin rendah, terutama untuk trade global kan. Why not kita beli saham-saham global ni, terutama US lah. Okay, tadi kita dah sentuh sedikit sebanyak lah tentang US punya stock, apa yang ada dalam tu, apa yang sebenarnya kita familiar, produk-produk yang company-company ni sediakan untuk kita. Macam FANG ni tadi kan, ni familiar lah.
Dan seterusnya saya nak go through misalnya Hong Kong lah. Ini just on the surface ni Hong Kong punya index lah, Hang Seng kan. Okay, ni antara company-company yang ada dekat Hong Kong punya market lah. Hong Kong Shanghai Bank, Hong Kong Shanghai Bank ni kat sini ada, tapi dia incorporated dekat sana lah. Tapi for sure HSBC kita tak boleh beli lah, sebab biasa banking ni ada riba dan sebagainya, interest apa semua tak boleh beli lah. Maknanya even yang ni tak, tuan-tuan puan-puan tak perlu nak tanya, nak suruh kita screen pun, tuan-tuan puan-puan dah for sure tahu HSBC tak boleh beli lah. Tapi apa yang menarik dekat mungkin Hong Kong punya market ni, kita kena tengok lah apa yang ada, apa yang tak ada. Tapi yang menarik, saya rasa kat sini tuan-tuan puan-puan orang Malaysia khususnya tahu Geely Auto. Geely Auto ni dia pegang 49% dalam kita punya syarikat kereta nasional itu Proton. Jadinya dia tersenarai, Geely Auto ni tersenarai dekat Hong Kong punya stock exchange lah. Jadi mana tahu sebab kita tengok Proton punya growth, banyak yang beli X50, X70, lepas tu banyak produk-produk baru, kereta-kereta baru Proton nak rebash daripada produk Geely kan. So kita tengok ada growth dan sebagainya, bolehlah beli misalnya lah kan, nak beli Geely Auto kan. Dan Geely ni juga just sebab yang lain-lain ni kita nak go through satu-satu, ada kat market Hong Kong ni saya takut tak banyak yang kenal company-company ni. Macam yang ni HSBC tahulah, China Construction Bank of course kita tahu, yang ni Country Garden, Mengniu Dairy mungkin kita tak kenal. Yang kita kenal ada serta-sertanya. Tapi yang paling exciting, antara yang excitingnya dan saya rasa memang kita boleh beli, misalnya macam contohnya Geely Auto lah. Dan Geely ni bukannya semata-mata company yang nama tak ternama. Geely tu sendiri kita mungkin tak berapa nak kenal, since dia ada beli saham Proton kita kenal. Tapi tuan-tuan kena tahulah, saya rasa yang follow industri otomotif tahu Geely ni dia pegang banyak share ataupun dia beli banyak company yang under dia. Salah satunya macam kita lah, ada Proton, sebab dia beli Proton sekali lah dengan Lotus. Dan kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, Volvo adalah salah satu company di bawah Geely. Dan kebanyakan SUV yang dibangunkan oleh Geely ni, dia berkongsi chassis yang sama dengan kereta-kereta Volvo. Dan kalau tuan-tuan, saya rasa lah, saya pernah baca dalam masa salah satu yang atas jalan raya yang berkongsi chassis yang sama adalah dengan ada 3 lah company yang berkongsi chassis yang sama, Volvo, Proton dengan Geely adalah X50. Saya tak ingat model mana berkongsi chassis. Mana nak kata kita ni boleh pakai beli Proton pakai Volvo tu taklah semestinya, cuma nak kata chassis kereta tu sama. Mana pengalaman tu mungkin adalah sikit. Rasa saya tak pakai X50, jadi tuan-tuan perempuan yang mungkin ada beli masa hype tahun ni X50 tu mungkin boleh komen lah sikit. Dan lain-lain produk lah yang ada di bawah Geely ni. Baik, seterusnya kita ada Singapore. Singapore ni paling dekat lah dengan kita, stock exchange mereka. Tapi dia punya market cap jauh lebih besar dari kita. Macam kita tadi saya sebut di awal-awal presentation tadi, macam kita mewakili mana daripada overall stock market worldwide ni, kita hanya 0.5%. Manakala Singapore 1%. Dia lebih separuh daripada kita, walaupun dia negara yang lebih kecil, tapi dia punya market cap lebih besar. Mungkin ada faktor-faktor lain macam currency, dan juga dia orang punya ni jadi sebagai financial international hub dan sebagainya lah, compare dengan kita. Dan kalau kita tengok company-company yang ada, yang ni sebenarnya banyak lagi lah. Saya just ambil daripada Straits Times punya constituent apa yang ada kat sini. Kita tengok nama-nama company ni, saya rasa kita lebih familiar lah compare dengan yang tengok pada Hong Kong tadi kan. Jadi tengok sini ada UOB, tapi for sure lah UOB ni bank, kita boleh beli. Singtel, dia orang punya, macam kita ada Celcom Digi dan sebagainya. Macam kita tu bukan Celcom lah, Axiata, Mapletree, rasa tuan-tuan perempuan biasa dengar lah. Genting rasanya tak boleh beli. CapitaLand. CapitaLand kalau tuan-tuan biasa tengok mall ke ataupun projek-projek tanah, banyak je daripada CapitaLand. Okay, saya rasa tadi just
dah sentuh introduction, perkenalan sikit tentang market global, apa yang ada misalnya di US, Hong Kong, Singapore. Lepas tu jadinya kita perlu tahu kenapa nak labur pasaran global. Mungkin ada setengah yang rasa melabur dekat pasaran lokal ni pun dah cukup dah. Alhamdulillah, mungkin ada yang rasa dia dah bersyukur, Alhamdulillah dah banyak buat untung dekat lokal, terpulang lah. Cuma kat sini nak bagi tahu ada reason-reason lain yang boleh menyebabkan kita ada reason untuk melabur di luar. Pertama, diversification lah. Maknanya kita nak diversify. Ataupun kalau tuan-tuan perempuan ada beli unit trust tu, biasa ejen-ejen unit trust ni bagi tahu dekat tuan-tuan perempuan, jangan letak telur dalam satu basket je. Maknanya kita kena diversify banyak kan, in case kalau satu bakul tu dah pecah, kita ada bakul-bakul yang lain. So diversify ni biasanya mungkin ada yang faham diversify ni, mungkin kalau terutama dari segi sudut aset. Kalau kita ada beli stok, kita beli pula property, kita beli pula aset-aset yang lain lah untuk diversify, tanah dan sebagainya lah. Ada juga yang kata diversify ni dia jangan dalam bentuk aset kelas yang sama. Ada yang kata kita beli stock, kita beli futures, kita beli crypto. Ada yang diversify macam tu. Tapi bagi sama, kita juga boleh diversify dari segi sudut local market dan global market. Misalnya mungkin sebab setiap country ataupun negara ni dia punya keadaan negara, dia punya market tu tak semestinya sama. So kadang-kadang mungkin macam kita tengok pelaku-pelaku yang biasa pergi kat global ni, dia ada basket yang contoh dia melabur dekat Malaysia. Mungkin faktor MCO ataupun pandemik kita belum jatuh belum menurun secara mendadak. Stock market kita misalnya lah tak perform, tapi bila dia yang diinvest dekat dia ada stock dekat negara lain, mungkin negara tu dia punya pandemik dah okey, bisnes dah boleh buka macam biasa, kat situ market dia okey, dan kat situ lah misalnya kita nak contoh sebagai diversify. Kalau kita dekat Malaysia ni kita tertakluk kepada performance local punya stock je, local punya performance je. Jadinya kalau kita diversify globally ni boleh lah. Ada mungkin certain company kita tersilap langkah beli misalnya lah Hong Kong mungkin kat situ ada tiba-tiba lah dia affected dengan Taiwan punya, dulu kan ada yang umbrella punya movement dan sebagainya, situ jatuh. Tapi kita masih lagi pegang US, kita pegang punya stock di Singapore yang masih stabil. Ini salah satu contoh diversification yang kita boleh buat. Dan pada masa sama, ni of course lah global stock outperform local stock. Maknanya global stock punya performance ni dah outperform kita punya local. Maknanya mungkin kita punya bukanlah tak ada growth ataupun tak perform, tetapi bila kita compare dengan dengan global punya stock misalnya di US dan Singapore, kita punya growth tu slow sedikit. Jadinya mungkin kalau dalam tempoh setahun kita punya stock growth tu mungkin dalam 10%, 20%. Macam tadi kita contoh Tesla, within 1 year 700%. Misalnya macam tu, maknanya dia punya tu dah perform. So why not kita ambil peluang untuk melabur tempat yang dia punya performance jauh lebih tinggi pada lokal. Yang kita ada dia ada kat lokal ni, kita stay je, tak ada masalah. Cuma kita nak grow kita punya money. Okay. Pada masa yang sama, seterusnya kita expose to high tech company lah. Masuk expose to high tech company ni macam tadi lah, mungkin kalau kita tengok dekat kita punya teknologi punya company yang ada dekat Malaysia ni tak banyak, dan mungkin kebanyakannya masih baru, tak terkenal, ataupun dia punya growth tu kecil, slow. Sebab yelah, kebanyakannya company-company kita ni dia punya target market tak banyak yang go globally. Banyak dia punya target market adalah kita. Jadi maknanya local lah, bila target dia pun local, dia punya revenue profit dia pun small lah sebab tertakluk pada local punya environment. Tapi bila kita tengok high tech company macam tadilah Tesla, Microsoft, Google, Amazon, apa lagi, Nvidia, dia ni global punya stock. Jadinya high tech company yang ada dekat luar ni growth dia besar, growth dia laju dan besar lah. Maknanya dia punya target market pun global. Jadinya kita boleh expect dia punya growth tu pun globally. Jadinya rugilah kita tak ambil peluang ni. Dan satu lagi, currency depreciation ni yang kita nak. Salah satunya mungkin kalau kita tengok secara dari sudut currency, misalnya kita beli stok misalnya US,
mungkin kita beli stok lokal, duit kita memanglah kita tak rasa benda tu berubah kan, RM1 tetap RM1, tetapi bila kita compare dengan currency lain, duit kita ni mungkin kadang yalah benda ni dia fluctuate kan, tapi duit kita kadang dia appreciate, jadinya kita boleh preserve kita punya wealth tu dalam bentuk currency yang lain yang lebih stable. Misalnya misalnya kita beli stok dekat US, jadinya duit kita tu yang kita mula tadi daripada ringgit, kita beli stok US dan US dollar, jadinya duit kita punya currency tadi tu, duit kita tu dah preserve dalam value US dollar. Jadinya whether ringgit ni turun ke naik sikit ke ataupun terus turun ke, tak ada masalah. Sebab apa? Wealth kita dah preserve dalam US punya currency. Jadinya saya rasa point currency dengan wealth preservation ni almost the same lah. Jadinya kita nak boleh manage lah risk duit kita. Mungkin dulu masa kita beli certain stock tu, masa tu $1 RM4 RM3.50 contoh. Lepas tu tiba-tiba ringgit Malaysia jatuh, jadi $1 RM4.50. So kita nampak kita punya duit tu dah preserve dalam bentuk currency lain dalam stok yang global. Baiklah, saya rasa ini saya dah sentuh sedikit sebanyak lah introduction on the surface lah, global punya market, apa yang ada, apa yang menarik, kemudian kenapa kita kena menabur dekat pasaran global. Dan sekarang kita masuk macam mana nak buka account untuk trade global dengan BNB Securities. Dan kenapa saya centralkan US, Hong Kong dengan Singapore, dan sebab untuk buat masa ni kita provide tuan-tuan perempuan untuk beli saham dekat US, Hong Kong dengan juga Singapore. Tiga market ni kita provide untuk tuan-tuan dan nak masuk lah. Okay, macam mana nak buka? Pertama, syarat-syarat yang kita ada ni yang general punya. Maknanya biasanya kalau tuan-tuan dan perempuan tick all the TNC, insyaAllah boleh buka lah. Okay, first, semua klien kita yang dah buka CDS dengan kita, trading account kita, memang eligible. So first memang kena buka account CDS dengan trading kita dulu lah. Memang tak boleh buka global saja. Tak nak buka trading, tak boleh. So first kena buka dulu CDS dengan trading kita. So kalau tuan-tuan perempuan yang sedia ada account trading dengan CDS dengan trading kita, boleh mohonlah untuk buka syariah global. Dan kalau tuan-tuan perempuan yang kat sini belum buka CDS dengan trading dengan kita, boleh check dekat ruangan komen tu. Admin ada pin video tutorial macam mana nak buka account online, fully online. Kita bukanya account fully online, dah tak perlu dah nak jumpa ke ataupun nak isi form ke nak scan, dah tak perlu, fully online. So tuan-tuan perempuan just buka PC, isi je online, jangan risau. Kita akan settlekan antara 3 hingga 5 hari bekerja. Okay, so kemudian cash upfront, ni deposit lah. Kita kata deposit, cash upfront sekurang-kurangnya kena letak RM15,000 sebelum pembelian saham lah. So ini just untuk security lah, in case apa-apa kan. So kita minta, saya rasa mana-mana pun tempat ada dia minta cash upfront untuk global. So kita minta tak banyak, RM15,000 je. Ada yang certain minta 50, ada yang 30. So kita minta dalam RM15,000. Okay, buat masa ni kita punya trading untuk global adalah offline. Buat masa ni lah offline, through dealer. Maksudnya kalau tuan-tuan perempuan nak beli, call dealer, yang dealer akan key in lah order untuk tuan-tuan dan perempuan. Dan salah satu faktor kita buat offline ni adalah kita nak kawal risk lah untuk tuan-tuan perempuan. Untuk buat masa, so jadinya tuan-tuan jangan risau, ini buat masa ni lah kita bagi offline dululah. Akan datang mungkin kita boleh cubalah kalau ada permintaan dan sebagainya. Okay, kita punya brokerage rate RM140 ataupun 0.6%. So whichever yang lebih tinggi lah. So bila kita tengok, misalnya kalau macam RM1,000, contohlah tuan-tuan perempuan kan, nak just simple calculation lah. Contohnya kalau RM10,000, nilai dia kalau darab dengan 0.6, dapat berapa dalam RM60. Dalam RM60. So kalau RM60, kita tak ambil lah 0.6, kita ambil 140 lah. So minimum 140.
So macam itulah kiraan dia. Kemudian semua jangan tuan-tuan perempuan jangan risau. Semua transaksi ni dalam ringgit, tak perlu nak convert siap-siap ke apa, tak. Just deposit je duit dalam trading account tu. Lepas tu bagi tahu nak beli. Maksudnya kita manage semua sekali untuk tuan-tuan perempuan. Kita akan convert dan semuanya lah. Dan exchange rate ni kita akan update daily pada tuan-tuan dan perempuan lah. So jangan risau. So tak adalah nanti rasa tertinggal ataupun saya tak tahu pula hari ni exchange rate mahal ataupun kenapa baik saya beli esok ataupun beli tadi ke kata lebih murah ke dan sebagainya. Jangan risau, kita akan update sentiasa exchange rate tu dan teruslah pada tuan-tuan perempuan untuk buat decision. Okay. Dan ni samalah global orders replace by by dealer lah, offline lah. Dan kita hanya ada 3 market, iaitu Hong Kong, Singapore dan juga US. Dan untuk Singapore dan punya Singapore dengan Hong Kong, nak order tu ni waktu Malaysia pukul 9 pagi sampai pukul 4.30. Call je kita ataupun WhatsApp tuan-tuan perempuan punya dealer bagi tahu nak order. Nanti kita akan key in lah. Untuk US antara pukul 9 pagi sampai 5.30 bukan ni lah 5.30 petang sampai pukul 5.30 petang. So nanti bagi tahu je lah kita punya dealer kalau tuan-tuan perempuan ada order. Tapi walau macam mana pun sebelum beli tuan-tuan dan perempuan bagi tahu dulu siapa nak beli, sebab kita kena screen dulu. Nak tahu dia patuh syariah ke tak patuh syariah. Kemudian kalau kita screen patuh syariah, baru boleh belilah. Ini untuk belilah, untuk jual tak ada masalah. Bagi tahu nak jual, kita akan jual lah. So cuma untuk belilah, bagi tahu dulu, kita akan screen. So kenapa kita kena screen dulu dan kita buat offline ni, adalah advantage dia. Mungkin tuan-tuan kata susah kalau offline ni sebab yelah kena call dealer dulu, tak boleh buat sendiri. Sebenarnya tuan-tuan perempuan nak bagi tahu kenapa kita buat offline untuk tuan-tuan perempuan, dan salah satu faktornya adalah isu syariah lah. Sebab macam saya sebut, jadi dekat pasaran luar ni dia tak ada macam kita yang mana saham tu for sure patuh syariah kan. Macam kita buka je BIMSET punya platform BIS online, kita ada nampak bulat kecil tu, oh yang ni syariah boleh beli. Macam market luar ni tak ada. Jadi kita kena check untuk tuan-tuan perempuan. Jadinya kita tak nak tuan-tuan perempuan kalau online kan beli dulu, tiba-tiba tak syariah, jadi susah lah untuk proses dia. Dan kita tak ada lepas tu saya rasa soalan tuan-tuan perempuan akan tanya, habis tu kenapa tak buat macam BIS online je, yang mana setiap setiap share tu kita dah letak siap-siap syariah punya tanda kan. Okay. Sebab berbezanya adalah masalahnya adalah macam kalau kita tengok kita punya market ni, kita dah memang syariah status ni dah incorporated sendiri by kita punya bursa sendiri nak provide benda tu. Jadinya kalau di peringkat global ni kita tak ada SEC yang betul-betul kata tiba-tiba kata NYSE ataupun Nasdaq kata kita nak provide dia punya exchange tu nak provide syariah punya status. Jadi kita tak ada satu perjanjian ataupun nak kata dengan exchange tu tolong provide syariah. Jadinya kita kena check manually satu-satu status syariah setiap company ni. Jadinya sebab itulah kita buat offline order untuk tuan-tuan perempuan untuk beli. Jadinya sesuai untuk ni lah long term punya investment lah, bukan untuk trade. Bukan tak boleh. Cuma kita sarankan kalau untuk beli dengan kita yang global ni, sebab dia offline dan sebagainya, kita suggest pelaburan ni untuk lebih pada mid dengan long term lah untuk kita punya syariah global trading ni. Dan kalau tuan-tuan perempuan okey dan kita punya terms and condition dan kita punya cara dan berminat nak buka account global, bolehlah register dekat link ni. Kemudian email je, sebab kat sini sebenarnya adalah satu form, just isi dia satu muka surat yang tak banyak. Email je dekat kita punya helpdesk@bimsat.com.my. Kemudian kita akan proses lah. So biasa proses tu dalam kita boleh kata dalam tempoh selewat-lewatnya 5 hari bekerja untuk proses account global ni. So ni on the surface lah kita boleh tentang global, asas pengenalan pelaburan syariah global. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan boleh tengok dekat ni lah, dekat komen. Saya cuba jawab sekejap.
Okey, sesi ni boleh share ke boleh? Boleh. Encik Mazlan Basir boleh. Boleh, tak ada masalah. Memang kita buat trick ni untuk public lah. Jangan risau, tak ada masalah. Tuan boleh share lah. Ke mana-mana group, ke mana-mana WhatsApp ke apa boleh share. Okey, Encik Abdul Luftullah. Screen tu ada dalam X atau bagaimana? Screen mana tu? Kalau screen yang saya screenshot ni ni daripada investing.com lah. Investing.com ni dekat sini Ini investing.com boleh pergi laman awal. Ni lah untuk tengok website yang saya guna untuk tengok screen ni. Okay, saya rasa kalau tak ada apa-apa soalan lagi, mungkin saya boleh wrap up lah apa kita punya live hari ni. So saya rasa harap apa tu sedikit sebanyak beri manfaat pada tuan-tuan dan puan untuk decide lah sama ada nak go global ke ataupun masih nak stay dekat local market ke, tak ada masalah. Ni just sebagai eye opener untuk tuan-tuan perempuan kita share lah apa yang ada, maknanya global punya stock apa yang ada, macam mana keadaan dia, apa benefit yang kita ada on the surface lah. Sebab nanti insyaAllah dalam phase kedua atau fasa kedua kita akan buat lah macam mana nak tengok stok-stok global ni spesifik secara lebih detail lah, macam mana kita nak decide. InsyaAllah fundamentally secara teknikal pun kita akan provide live macam ni juga. InsyaAllah public jangan risau, tuan-tuan perempuan boleh join. So InsyaAllah sebelum kalau macam tak ada soalan, saya akan tutup majlis ni lah. Sebelum tu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan, untuk siri kali ni kita dah masuk ke penghujung lah. Minggu depan ada satu lagi live berkenaan robot trading. Mungkin tuan-tuan perempuan ada yang berminat nak trade guna robo lah. Maksudnya robo ni akan bagi signal pada tuan-tuan dan perempuan untuk beli ataupun jual. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi pada minggu depan dengan tajuk yang lain. Dan saya mengucapkan terima kasih pada tuan-puan perempuan yang sudilah dengar kita punya live BIMSAT ni pada awal sampai habis. Dan kalau tuan-tuan perempuan yang belum lagi register akaun dengan kita, boleh check dekat ruangan komen. Ada satu pin tu, kita pin satu video macam mana nak open akaun dengan kita. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.